Pasar Ramadan kalau masuk, dua benda aja kita minta tengok. Dua benda ya. Yang pertama sekali, tolong tengok penjual. Kalau yang jual makanan di pasar Ramadan tu, saya tak sekat rezeki siapa-siapa nah. Tapi ni untuk jaga puasa masing-masing. Ayah-ayah masuk pasar Ramadan nak beli barang, tengok penjual dah. Kalau penjual tu tengok pakai kepiah, pakai songkok ke, ataupun jenis ustaz, dia pakai nampak berjenis lah ustaz weh. Waktu semayang dia tutup barang, dia pergi semayang dulu, satgi mai dia sambung meniaga. Waktu meniaga pula dia tak kira sangat, dia bubuh lebih sikit, dia bagi kira sedekah dia bulan puasa. Jenis macam tu. Mengaji pun nampak sikit, kita kata macam pernah nampak ni di masjid mana. Ngaji pun pernah masuk dan sebagainya. Jenis penjual macam tu, beli barang dia, beli. Boleh ke no? Jenis macam tu, beli. Tapi kalau masuk pasar Ramadan, tengok hak duk jual tu dengan rambut oren. Saya bukan nak sekat rezeki siapa-siapa ni, tapi tengok rambut oren, cincin dia pakai ni, cincin kalau pakai jari ni sunat, ni sunat. Kalau tengah ni nak angkat tak padan sangat kan, boh jari tak apa, harus tengah ni. Tapi yang ni haram ni. Yang ni pun haram ni. Kalau tengok dia duk jual, dia boh cincin ibu jari, tu saya beli faham ke saya lupa? Tunggu lah. Kalau minta maaf mungkin kasar sikit benda ni nah. Semalam saya baru sebut Masjid Simpang 4 ya. Kalau kata minta maaf cuba bayang tengok, terang orang yang mengaji pun banyak sangkut, terang orang yang rajin menuntut ilmu pun banyak benda sangkut. Cuba bayang orang yang tak tahu hukum hakam ni Ustaz, agak-agak dia masak macam mana. Terang orang mengaji ni pun sangkut. Saya buat satu contoh sudah, nak tunjuk kata sangkut. Ayah-ayah yang mengaji malam ni, ibu-ibu dengar je, pasal ibu-ibu tak berkaitan dengan isu ni, orang lelaki-lelaki. Ayah-ayah masuk bilik ayang, berapa banyak kita ni duduk mengaji ni, tiap-tiap malam sampai buku tu lunyai. Masjid Sembilang tak lah, pasal buku simpan di rak, memang tak lunyai dia main mengaji. Tapi bila main waktu dia nak buang air kecil tu, nak kencing tu, dia masuk bilik ayang, dia pun kencing lah. Habis kencing tu, berapa ramai mengaji tu, dia habis kencing, dia malas nak guna ayang, dia jentik tu terang mengaji tu. Ada lok-lak macam tu, jentik. Ada hak jenis bagus sikit, mengaji juga, tapi cara tak kena. Apa dia buat? Habis dia mayak, habis dia kencing tu, tepi dia ada timba. Apa dia buat? Dia ambil, dia celup tangan dalam tu, calik. Lepas tu dia celup sekali lagi, kali kedua, calik. Dia celup kali ketiga, calik. Lepas tu dia keluar, main semayang. Jadi tu imam pula, yang tu tak tahan. Padahal perasan tak Ustaz? Bila tangan dia kali pertama tu, dia celup dalam timba tu, dia sapu. Bila dia sapu, tangan dia tadi bersih, dia celup tu bersih. Bila dia sapu, basah dengan basah, tempat tu basah, tangan dia basah, jadi najis tu pindah pergi kat tangan dia. Dia celup kali yang kedua, najis tu ada di tangan, dia celup masuk dalam timba. Timba ni tak cukup 2 qullah. Bila dia celup masuk, najis tu masuk dalam timba, satu timba tu jadi najis. Dia celup kali kedua, sapu, makna dia sapu dengan najis. Dia celup kali ketiga, najis lagi, sapu lagi yang ketiga. Dia masuk dalam keadaan bernajis. Tu terang ngaji, terang ngaji. Dia cara paling senang sekali, cedok. Buka pek ayam tak apa, cedok. Jangan celup. Cedok, ambil tu, curah, gosok. Pegang gayung belah kanan lah, gayung belah kanan kau tu, basuh. Tak apa. Ni problem dia celup. Dah celup, pergi gabuh kat situ kan. Tu main waktu ayak tak ada. Paip buka, paip, pala paip buka sampai habis, ayak tak keluar. Oh sudah. Dia bunyi angin ni, tu. Dalam timba ayak tak ada. Berapa ramai hak ni lagi lok-lak. Dia pergi buka hak tong di atas.
Sama juga, dia buka tong di atas, dia buat perangai yang sama juga. Dia celup tu, dia calik. Lepas tu dia celup sekali lagi, calik. Duk gelak je, duk buat je. Tak, saya nak bawa contoh. Kata orang mengaji pun banyak buat gitu, baru bab kebersihan, baru bab taharah, baru bab najis mutawassithah, baru bab ayak mutanajis, baru bab tu pun dah sangkut. Tera mengaji pun sangkut tajuk tu. Cuba bayang kalau orang tu tak mengaji misalnya. Kemungkinan dia lagi tak tahu benda ni. Tu yang saya kata tadi. Nak kalau pi pasal Ramadan, tengok sama penjual tu. Kalau nampak dia punya ketokohan benda haram pun buat, nampak sangat dia ni mungkin tak mengaji kot. Mungkin dia tak tahu pasal dia tak mengaji. Jadi benda yang dia jual tu pakat-pakat tengok dululah. Tak usahlah beli lagi. Faham ke saya buat contoh? Yang kedua, tolong tengok makanan yang dijual. Kalau makanan tu elok, belilah. Makanan tu bersih, belilah. Makanan tu nampak berjenis, Ustaz, belilah. Tapi kalau makanan tu bercampur dengan najis, tak usah beli. Dia buat murtabak, telur dia tak basuh. Telur ayam lah, bukan telur dia, telur ayam tu lah, dia tak basuh. Tak usah beli. Dia goreng ikan temenung goreng, perut pun tak buang, tak usah beli. Dia buat gulai. Kita sendiri tengok tu, dia buat gulai. Daging tu banyak, dia masa basuh daging tu kot lah buh dalam penapis ke apakah, dia tak buh dalam penapis, dia buh dalam besen, dia buh ayak dalam besen, dia kacau-kacau tu lepas tu tuang dengan darah apa ada tuang, saat lagi buh ayak lagi, kacau-kacau tuang. Sekali pun dia tak buh dengan penapis, Ustaz kan? Ayak yang dia tuang pula tak habis pun, tuang sikit tu, buh ayak baru, kacau-kacau tuang tu Ustaz. Jenis macam ni dia masak, kita cadang, tak usah beli. Kalau beli juga, makan juga, dia okey, dia jual tu dia kaya lah, tak ada masalah, rezeki dia. Tapi problem dia puasa kita rosak. Pasal apa rosak, Ustaz? Cara basuh. Ni kalau nak ulas tak habis kita punya kuliah. Ni baru masuk dalam bab taharah, bab kebersihan. Cara nak cuci najis, cara nak cuci darah, cara nak cuci benda-benda yang kotor ni. Kalau kata tajuk tu pun dia tak lepas, Allahu Akbar. Dia buat makan, kita beli, kita makan. Habis rosak puasa kita. Lepas tu kalau boleh tahun ni kita minta, tak apalah, pakat-pakat jaga macam tu lah. Tengok penjual, tengok benda yang dia jual tu. Dua benda tu. Boleh no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan. Time buka puasa macam biasa. Cuma kita minta tahun ni ubah sikit Selama ni kita buka puasa, baca doa makan, lepas doa makan terus baca Allahumma laka sumtu, ataupun Allahumma laka sumtu, kemudian Allahumma barik lana. Selalu kita baca dua doa tu sekali. Tahun ni kita ubah sikit boleh tak? Saya bukan mufti nak kata harus ke, haram ke, makruh ke, sunat ke apakah, tapi kita cadang. Waktu buka puasa, nak buka puasa tu, duduk dia makan depan makan macam tu Allahumma barik lana dulu. Baca ramai-ramai Allahumma barik lana. Selesai. Sebelum makan. Bila dengar azan, ambil buah kurma sebiji, bola mulut, masa tu baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pasal apa doa tu baca waktu dah makan buah kurma, Ustaz? Jawapannya sebab dalam doa tersebut ada satu ayat, wa ala rizqika aftartu, dengan rezeki kamu ya Allah aku buka puasa. Sebab tu doa tu sebenarnya dibaca ketika berbuka puasa. Boleh kau no? Tak apalah, ubah sikit kan ada apa pun silat. Boleh no? InsyaAllah no? Kemudian sembahyang tarawih selalu dia buat 8 lah ni, kepada minal golongan 8 ni. Ya, golongan ashabul 8 ni. Nah, yang mana dia buat tarawih 8 boleh tak? Tahun ni kita minta top up sikit. Buatlah 10 ke, 12 ke, 14 ke, 16 ke, atau 20 ke. Nah, top up sikit. Ni lama dah 8 ni lah, duduk 8 tu tiap tahun tambah sikit. Boleh kau no? InsyaAllah no, mudah-mudahan